Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama aku Muhammad Rasdi Derasin. Dia mabare bajar itu Sabtu 10 Januari 2025. Pendidikan bobok beruang nilai budaya ko bahasa dia melat anu kunci tak penangunan Banjomo anu maju ko sekuluan. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jai Jahimara bahasa ibundang ruang akar tak pengkolean dan buah masyarakat. Datuk Jahit anu panadun tanpa rulik mara bahasa ibunda ngai suma alat komunikasi tapi penwarisan budaya anu arus peneloro ke warisan le generasi akan teko. Beliau mara bagi sebeta ngerasmi tado kapanahakan sijil omti tungkap lalu pembentukan sijil ko adia tadika ceria kadajan dusun tiong monggis tinggilan. Tersedia beliau menteka pengorgoan tak usah alap sekolah dia menundukkan anak-anak luar bandar untuk mengkelok cinta tak bahasa kopan budaya seawal umur peranak lagi. Datuk Jahit anu pentimbalan Presiden Persatuan Kebudayaan Kadajan Dusun Sabah KDCA yakin ngok suudan skemun pihak bahasa ko budaya Kadajan Dusun selajut lum ko peko. Tamai dan tu beliau lulus tabangan kipas ke keperluan nimin kawasan Taman Kukurian tas kule. Dembuak Kolej Tingkatan 6 ta zon Pantai Barat Utara akan Atanangun ta daerah Pitas. Kolej akan Atanangun ta dembuak tanah selaga kira-kira wow hektar. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Dr. Rudi Awamara perancangan Kolej Melanga Kemudahan Pendidikan Peteko Penangunan Modal Insan Talatu. Apabila terbinanya akan lebih memberi satu lagi kemudahan dari segi pendidikan kepada anak-anak kita belajar tanpa menggunakan kos lebih besar lagi kerana berada di daerah itu sendiri. Saya yakin dan percaya bahawa terbinanya kolej dan penambahan sekolah-sekolah menengah ini, saya percaya satu hari nanti anak-anak Pitas lebih ramai yang akan mewarisi ataupun menyambung kepimpinan wawasan negara. Beliau terima RTM dia maidan apresiasi pelajar SK Pekan Pitas 2 tak Pitas. Seramai 50 pelajar praskol SK Pekan Pitas 2 nerima sijil habis persekulan. Tamai dan tu Datuk Rudi Nut mentekota bangan RM1,000 tak praskol SK Pekan Pitas 2. Pemuluan lisu koko kering jangka bertambah tak lebih 300 tan metrik tahun tu menanding 260 tan metrik tahun lepas. Ionis tutan minat pengusaha koko ngasilan lisu koko kering anu sedebab oleh pembenaikan rego kopan program penangunan adu penelal Lembaga Koko Malaysia LKM. Kita sudah maklum juga ketika ini harga koko ini memang melampau tinggi lah. Harga sekarang untuk makluman adalah 1 kilogram adalah RM38. Maknanya dalam 1 tan 38,000 lah. Dan ini juga memberikan semangat baru khususnya kepada penanam koko. Datuk Bat Bali teman RTM bejanum purnaan Maidan Kurung-Kurung Bobo LKM untuk tahun 2025 tak induk laat. Pembentukan alap industri koko melaat biki tuan pria alap start tahun limpas kau sabak kakal penabang paling oyo tanaman koko Malaysia. Hasil tahun lalu, tahun 2024 ini telah menunjukkan peningkatan yang baik. Berbanding dengan tahun 2023, kita nampak bahawa adanya peningkatan sehingga 6 kali ganda dari segi pendapatan di kalangan petani. Sehingga September 2024, selagak 6,220 hektar tanah atas seluruh melaat Tenangun untuk tanaman baukan penting tu. Sabah rendah sebagai modal paling alap dia Berkaitan Pengkuliahan Malaysia sebetar kepengurusian ASEAN 2025. Dekan Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan FSSK Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Dr. Asmadi Idris Mara, Sabah pengen kedangan etnik kesepahaman sosial anu boleh menjadi model terantau tu. Sebab kita tahu ASEAN mempunyai jumlah penduduk 600 juta lebih dan kepelbagaian ASEAN dalam 10 negara daripada Brunei, Kemboja, Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia, wujud kepelbagaian masyarakat di sana. Jadi Sabah yang mempunyai juga kepelbagaian etnik dengan keharmonian yang terdapat di negeri Sabah ini sudah semestinya menjadi model terbaik untuk memastikan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang
berfungsi dengan baik dalam memastikan keharmonian masyarakat. Beliau marah bagi dia mendekau temuan khas engkau RTM ta UMS. Alimane engkau unai kekoyon sumber semula jadi tak sabah yone nuut mo kepentingan oyo nang pelaburan ta dia melaat ko pan melingau sektor ekonomi ko pelancongan. Sabah masih mempunyai lokasi-lokasi ekonomi yang berpotensi untuk dimajukan. Tetapi tanpa pelaburan, maksudnya sumber kewangan yang mencukupi, sudah semestinya agak sukar untuk kita melaksanakan pelbagai program pembangunan ekonomi. Jadi dengan saya rasa kepengarusian ASEAN ini, Malaysia kan, saya rasa dapat menarik minat pelabur-pelabur dalam kalangan negara ASEAN, dan kalau kita dapat menarik sejuta contoh pelancong dari ASEAN, itu sudah semestinya akan meningkatkan lagi institusi pelancongan dan yang penting ekonomi negeri Sabah. Sabah harus kena pensaalapnya peluang tu untuk nangun pelancongan mewah ke teknologi gadung sebagai angka usaha ASEAN untuk kesedembuan. Stok bekalan lata hospital run terperianatan terutamanya boijo musim perayaan ke Suti Beta. Setutupnya pegawai serantau Hospital Queen Elizabeth II, Muhammad Sabri Sailus No, jomo melan tanggungjawab sosial untuk menermalan untuk nabangan pu anu perlu. Muhammad Sabri marak pihak nenggos kira-kira siampu unit telah penukurung diam timpu telumbangi program Mega Borneo Carnival tak pusat konvensyen antarabangsa Sabah tu. Untuk orang ramai yang ingin mengetahui mobile bergerak kami di Jabatan Perubatan Restitusi, boleh layari laman media sosial kami di Blood Bank Kota Kinabalu, Facebook, IG, Telegram dan juga TikTok. Beliau marah berkata pengabar RTM tak Kota Kinabalu. Muhammad Sabripan maraan selain kepentingan sokongan masyarakat untuk matungan bekalan la tak hospital sentiasa cukup. So actually before this, saya punya daddy dia sakit, jadi dia ada ambil darah lah daripada hospital, and then I decide untuk macam ganti balik lah gitu darah yang pernah daddy saya pakai. Kira rasa macam mana tahu ada orang yang memerlukan bantuan darah ni kan, sebab ada juga masuk dalam Facebook apa semua yang bekalan darah kita berkurangan kan, jadi cubalah untuk membantu mana yang boleh. Kempen itu Batik Malaysia oleh pembesar industri kraft batik di Melad ke penambahan pengkolehan pengusaha. Usaha kraftangan Malaysia sebiang ke pengisytiharan Lo Batik Malaysia ke pemakaian Batik Malaysia oleh pekerja perintah tiap Khamis. Seni Batik Malaysia ngempon penekenal persediaan tahun 1900 talaat Pantai Timur rendakan ke Kelantan, Terengganu ke Pahang. Sementara kesendirian batik Sabah runta motif berua flora ke fauna ke motif-motif etnik diamlat anu benoo petengah. Kita sebenarnya memang sudah ada identiti batik yang tersendirilah. Dan setiap negeri pun sebenarnya sudah ada identiti motif-motif batik berdasarkan kepada bunga-bunga negeri lah, bunga negeri. Kalau di Sabah ni kita punya identiti bunga kita adalah Rafflesia. Pemakaian kempen tu Batik Malaysia mengkebuli pekerja perintah atas seluruh melaat sama-sama mempesur seni batik untuk selaju sesuai star zaman. Batik adalah salah satu produk craft yang perlu kita kekalkan dan kita jadikan sebagai identiti kita untuk menjaga warisan, untuk menggalakkan kita punya industri terus berkembang. Rata-rata pekerja perintahan nerima alap kempen tu kok pan pemakaian batik setiap Khamis le pekerja perintah. Dari segi inisiatif ini sangat bagus untuk dipromosikan sebab kalau kita pakai pun cantik, bahkan dia punya corak dan sebagainya selain daripada membantu usahawan tempatan memartabatkan seni kraft lah. Ini antara salah satu usaha untuk kita mengetengahkan bakat tempatan, kraft tangan tempatan supaya ini boleh bukan saja menarik kita punya masyarakat tempatan untuk menggunakan batik tetapi orang luar juga. Selain daripada cara pemakaian menggunakan batik Malaysia dari segi menggunakan scarf, tudung jenis batik ataupun tie batik pun boleh. Dia boleh lagi memahami orang rakyat Malaysia dan juga
menampakkan penggunaan batik Malaysia? Satu, dia akan memperkenalkan batik, usahawan batik ni kepada masyarakat. Ia memudahkan oleh masyarakat setempat untuk mendapatkan batik-batik yang ada di pasaran, memperkenalkan corak-corak dan juga budaya setempat. Sekiranya kita menggunakan corak-corak etnik tempatan. Begitulah Berai Baju Aku Mabtu, aku Muhammad Rasdi Derasin dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.